Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang untuk menjawab di peringkat jawatankuasa 20 minit. Terima kasih Dato' Pengerusi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasihlah kepada ahli-ahli Parlimen yang telah membahas rang ini dalam peringkat jawatankuasa yang menentuh kementerian bertanggungjawab dengan Parlimen dan Undang-Undang. Ada 19 ahli Parlimen yang berhormat. Jadi saya tak payah baca siapa ahli-ahli Parlimen, banyak 19 orang. Jadi saya terus kepada jawapan. Walaupun yang fungsi bahawa kebanyakan soalan-soalan dibangkit itu tidaklah berlandaskan peraturan yang sebenarnya, iaitu menyoalkan soalan peruntukan dalam buku belanjawan ini sebenarnya banyak yang masih menyentuh soalan dasar dan sebagainya. Walau bagaimanapun, saya cubalah menjawab juga. Dalam masa 20 minit itu sangat terbatas sangat. Yang pertama, Yang Berhormat daripada Seputih Lembah Pantai bertanya berhubung dengan SPR, adakah perjumpaan dengan semua wakil parti untuk menyemak semula SOP di PRN Melaka? Banyak tidak masuk akal, terutamanya SOP larang kempen. Jawapan ialah Datuk Pengerusi, penyediaan SOP diputus secara bersama oleh pelbagai agensi kerajaan dan mendapat pandangan daripada MKN, KKM dan PDRM bersama. Yang Berhormat daripada Parit tanya SOP PRN Melaka akan digunakan dalam PRN Sarawak sama ada pakai ataupun tidak. Jadi ada perbezaan sedikit Yang Berhormat bahawa Melaka dalam fasa 4 COVID, yang sementara Sarawak tu dalam fasa 3. Tetapi walau bagaimanapun, keadaan di Sarawak dan di Melaka tu ada kelainan sedikit juga. Kerana Sarawak tu dia sendiri di satu pulau, perbatasan dia hanya dengan Indonesia, Brunei dan sedikit dengan Sabah. Itu pun melalui jauh di selatan. Jadi dia ada kelainan. Dia terjaga sedikit, sementara Melaka tu di mana-mana pun boleh akses ke Melaka. Jadi ada kelainan sedikit. Dan itulah kenapanya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sedang merangka prosedur operasi standard untuk di negeri Sarawak. Pencegahan COVID-19 bagi melaksanakan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 dengan memikirkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Majlis Keselamatan Negara dan Jawatankuasa Penguatkuasa Bencana Negeri Sarawak. Untuk makluman masyarakat juga bahawa di Sarawak dia mempunyai undang-undang dia sendiri berhubung dengan menangani masalah COVID ini. Jadi makna dia negeri Sarawak berbincang dengan SPR dan meminta supaya MKN dan KKM mengguna pakai undang-undang negeri Sarawak itu sendiri dan tak payah menggunakan undang-undang yang ada di Semenanjung. Tetapi akhirnya pihak mereka inilah akan memutuskan nanti, bukan apa yang dikehendak oleh mana-mana pihak. Menteri. SOP yang dirangka juga Menteri. akan mengambil kira maklum balas dan Pengerusi, keberkesanan boleh pelaksanaan SOP penjelasan. PRU DUN Melaka ke-15 yang sedang berkuasa yang Penjelasan. dipakai baru lalu. SOP ini akan diumumkan setelah ianya ditamatkan kelak. Penjelasan Menteri. Terima kasih Menteri. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini pilihan raya negeri Melaka telah dijalankan. Nampaknya persediaan daripada SPL nampaknya kurang licin. Di mana saya nak kongsi satu insiden di mana mereka keluarkan satu notis pada 19 hari bulan November, iaitu sehari sebelum hari pengundian. Notis itu dikeluarkan pada 19 hari bulan, minta semua wakil calon ataupun calon untuk pergi mesyuarat pada pukul 3 pada hari tersebut untuk membincangkan tentang bagaimana proses bagi pengundi yang diklasifikasikan sebagai person
under investigation, PUI. Talimat diadakan pada pukul 3:30. Dan dia terangkan bagaimana proses untuk mereka yang person under investigation untuk undi. Masa untuk mereka mohon untuk keluar pergi undi ialah 5 petang. Person under investigation yang mereka di mana MySejahtera mereka adalah menunjukkan status PUI. Jadi dia nak berikan talimat proses dia. Artinya mereka perlu pergi memohon dengan KKM. Tetapi waktu untuk mereka memohon ialah sampai pukul 5 saja. Talimat diadakan pukul 3 petang, waktu untuk memohon 5 petang. 2 jam saja untuk mereka mohon. Jadi ini telah menunjukkan bahawa SPR belum lagi bersedia untuk menghadapi, untuk mengendalikan pilihan raya di suasana pandemik COVID-19 ini. Begitu juga saya nak cadang kepada menteri supaya kita harus menunjukkan usaha kita untuk memberikan keyakinan kepada pengundi, di mana saya nak cadang supaya kita memberikan test kit ya kepada semua petugas SPR, terutamanya pada hari Bahas ke ni? pengundian. Ya, terima kasih. Terima kasih Ketua Melaka. Menteri. Sila Menteri. Ketua Melaka. Ketua Pengerusi, soalan ni memang saya ambil perhatian. Memang saya anggap berpatutan Yang Berhormat soalan ni. Sebabnya saya pun berpendidikan kalau diadakan mesyuarat pukul 3 dengan masa yang begitu singkat sekali. Selepas tu orang PUI ni pula dikehendakkan melapor pukul 5 petang. Jadi masa tu begitu singkat sekali. Saya berharap dengan maklumat yang begini SPR tidak terjembak dengan perkara yang sama mengadakan pilihan raya di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun Datuk Pengerusi bahawa saya telah mengadakan perbincangan dengan pihak SPR di Sarawak untuk mengetahui persediaan mereka sebulan lepas. Pada ketika itu saya dimaklumkan bahawa pihak SPR di negeri Sarawak itu sendiri menunjukkan sikap yang lebih jauh bersedia dengan pilihan raya. Ini saya memahami oleh kerana yang pertamanya pengerusi SPR di negeri Sarawak itu mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam sudut mengendalikan pilihan raya. Yang keduanya, ura-ura untuk mengadakan pilihan raya negeri Sarawak itu memang dah lama dah diadakan. Oleh kerana berlakunya darurat dilaksanakan, maka dia tidak boleh dilaksanakan di ketika yang dilaksanakan sedemikian. Maka itulah persediaan di negeri Sarawak ini jauh lebih teratur daripada yang kita lihat berkemungkinan berlaku di Melaka. Yang Berhormat Datuk Pengerusi, saya pindah kepada Jabatan Menteri sikit pasal pilihan raya negeri Sarawak. Ada Kanga sini belakang. Sila. Okey. Terima kasih Mohd Menteri, terima kasih Pengerusi. Di bawah kepala 040200 ni memang kita bicara tentang PRN Sarawak. Cuma kalau kita tengok peruntukan inilah untuk tahun depan. Tetapi oleh kerana pengumuman pembubaran ia akan dilaksanakan pada tahun ini. Jadi saya nak tahu adakah ia akan dikira sebagai belanjawan tahun ini? Maksud dia akan ada pindaan ataupun bagaimana? Terima kasih. Sila Menteri. Dan Terima sikit kasih. soalan yang Yang mungkin berkaitan tapi berkaitan dengan pilihan raya. Saya juga nak tahulah sebab saya tahu Menteri sangat menyokong tentang agenda ini. Saya nak tahu apa jadi dengan laporan jawatankuasa reformasi parlimen dulu. Sila Menteri. Saya Reformasi tak pilihan raya, lihat minta maaf. Agenda reformasi parlimen tu saya tak lihat dia ada hubung kait dengan hal SOP ni, Yang Berhormat. Tetapi walau bagaimanapun, apa yang berlaku ialah soalan pilihan raya ini bukanlah diletak di bawah apa dikatakan menunggu bajet yang diluluskan ke tahunan. Kerana perkara pilihan raya boleh berlaku bila-bila masa saja. Apabila berlakunya kematian, maknanya dalam 60 hari mesti diadakan pilihan raya. Jadi kerajaan mesti bertanggungjawab untuk memberi persediaan sumber kewangan
sama ada kita berbahas berhubung dengan bajet untuk tahun 2022 ataupun pilihan raya diadakan pada tahun 2021. Persediaan kontingensi itu kerajaan mesti menyediakan sumber kewangan supaya amalan demokrasi kita tidak terbendung oleh kerana masalah kerajaan berhadapan dengan sumber kewangan. Jadi saya cukup yakin Yang Berhormat bahawa sumber kewangan bukanlah jadi satu halangan untuk kita melaksanakan tugas tanggungjawab kerajaan untuk melaksanakan amalan demokrasi di negara kita ini. Jadi- Yang Berhormat Menteri, minta maaf. Tadi saya nak sebut tu laporan jawatankuasa reformasi pilihan raya. Kerana bila kita, ni mungkin satu contoh dan kesempatan yang baik bila kita ada kes COVID-19, perkembangan Menteri, you tak ada masa Mak Menteri, ada banyak lagi soalan perkembangan lain teknologi digital. yang akan Jadi ditanya Yang Hormat. mungkin itu dapat dipertimbangkan. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya taklimat baru diberi. Saya nak sebut sikit saja ni. Menjawab kena jawab soalan dah dibangkit. Sebenarnya jabatan kementerian saya baru memberi taklimat kepada saya berhubung dengan apa dikatakan kajian untuk melaksanakan transformasi kepada pilihan raya, electoral dan reformation of election di Malaysia tu. Jadi banyak semua cadangan-cadangan telah dibuat dalam tu, tetapi walau bagaimanapun untuk maklumat Yang Berhormat cara ini, apabila laporan tu disediakan dahulu bahawa kerajaan telah memutuskan supaya kertas laporan tu diimbagokan dahulu. Jadi saya telah mengarahkan kementerian saya untuk membuat satu kertas memorandum Jemaah Menteri supaya kita nak keluarkan kertas laporan ini daripada imbago itu sendiri, diputuskan oleh Jemaah Menteri. Apabila kertas ni dah keluar, nanti baru saya boleh bercakap apa benda yang ada dalam tu. Banyak cadangan-cadangan yang dilaksanakan dalam tu, tapi walau bagaimanapun salah satu daripada dari cadang dalam tu ialah yang sedang kita laksanakan ini, iaitu undi 18 tahun Yang Berhormat. Jadi Datuk Pengerusi, biar saya balik kepada jawapan ni, kalau tak satu muka pun belum habis ni. Ada 7 Ni minit lagi. soalannya contoh dalam SOP yang lepas. Dasar SPR membenarkan untuk memaparkan gambar calon dan gambar pemimpin parti politik diletak secara bersama atau berasingan, itu masih dibolehkan dalam pilihan raya di Melaka dan boleh juga dilaksanakan di Sarawak. Satu lagi, cadangan cetak kertas undi dalam bentuk yang berwarna supaya logo parti dapat ditunjukkan dengan jelas. SPR mengambil maklum pandangan tersebut. Walau bagaimanapun, kalau kertas undi itu dah dicetak sekarang untuk di negeri Sarawak, saya fikir belum buat lagi. Saya berharap SPR ambil perhatian supaya logo kenyalang tu adalah gambar nanti. Kami pun bimbang juga yang tak ada warna tu. Betul. Yang Berhormat daripada Tumpat, Ya, penjelasan. Sikit saya di depan. Ipoh Barat. Ini mengenai mencetak dalam warna itu adalah satu perkara yang mustahak, Datuk Yang Bertuah. Ini kerana parti-parti macam parti-parti yang ada simbol dia lebih kurang sama satu di antara lain when it's black and white. Itu saya nampak sendiri. Maka dalam keadaan terkini, we don't even have black and white TV. We don't have that kind of thing. Kenapa ia tidak berada warna? Saya tak masuk akal lah, Datuk Yang Bertuah. Boleh Terima kasih, tindakan ambil dalam perkara ni. sebagaimana yang saya sebut tadi, Datuk Pengerusi, kita ambil perhatian cadangan Yang Berhormat tu. Daripada Yang Berhormat daripada Tumpat juga bertanya adakah maklumat daripada PRN Melaka merupakan satu benchmark untuk PRU 15 norma baru. Jauh lagi ni, PRU 15. Apakah aspek penambahbaikan kawal selia operasi PRU 15 bermula dari penamaan calon, tempoh kempen sehingga hari pengundian supaya tidak memberi peningkatan kepada jangkitan COVID-19. Yang Berhormat Datuk Pengerusi,
penyediaan SOP akan dibuat dan diputus secara bersama oleh pihak agensi kerajaan sebagaimana yang saya telah sebutkan di atas dahulu tadi. Jadi kita akan buat adjustment apabila masa tu sampai nanti. Pemantauan sepanjang kempen, apakah SPR punya satu badan pemantau khusus untuk menilai pemantauan calon dan parti yang bertanding terhadap sebarang peraturan pilihan raya. SPR mempunyai pasukan pegawai penguatkuasa kempen pilihan raya di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang membantu SPR dalam memantau aktiviti kempen sepanjang tempoh berkempen. Walau bagaimanapun, bidang kuasa SPR adalah tertakluk kepada kuasa di bawah Akta sahaja. SPR tidak mempunyai data. Ada persoalan juga dibangkit sama ada undi otomatik, undi 18 tahun soal minat dan kematangan golongan muda. Berapa peratus golongan muda yang turun dalam PRN Melaka? Ini apakah dirangka untuk ditingkat penglibatan golongan muda? PRN Melaka baru pun berlalu. Datuk sebenarnya kita tidak mempunyai setakat ini pengundi 18 tu dalam pilihan raya Melaka. Saya tidak mempunyai data tu daripada sini, tapi insya-Allah oleh kerana keadaan kita nak melaksanakan pada tahun hadapan bulan Januari, jadi saya cukup yakin ini adalah sangat relevan untuk negara mengetahui macam mana ada trend untuk pihak undi 18 ini turun mengundi. Dapat gazet tarikh PRU lebih awal, kurang-kurangnya 6 bulan lebih awal. Jadi ini adalah satu masalah sedikit oleh kerana PRU itu berlaku dalam 60 hari selepas kematian, selepas berlakunya insiden yang mana memerlukan diadakan pilihan raya. Jadi tu ada masalah sedikit lah Datuk Fungsi. Pelaksanaan PRU adalah bergantung kepada pemakluman yang diterima setelah pembubaran Dewan Rakyat dan di luar bidang kuasa SPR. Yang Berhormat Tuaran, pelaksanaan undi otomatik, adakah nama pengundi yang meninggal dunia akan dikeluar secara otomatik? Datuk Pengurusi SPR melaksanakan pemotongan nama pengundi yang telah meninggal dunia berdasarkan maklumat kematian warga negara yang diterima daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Daripada sudut undang-undangnya, SPR tidak punya kuasa untuk mengeluarkan nama-nama individu telah disinaraikan di dalam electoral roll pilihan raya, ya, Datuk Pengurusi. Jadi itulah kenapanya apabila berlaku kematian, kalau tidak dilapor kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara dan kalau tidak ada perhubungan daripada Jabatan Pendaftaran Negara kepada pihak SPR sebagai yang dahulunya berlaku. Sekarang kita nak memperbaiki keadaan ini dengan secara otomatik pihak SPR ada perhubungan secara digital kepada pihak pendaftaran negara dan untuk melaksanakan undi otomatik pada tahun 2022 nanti. Kabinet telah meluluskan, penampang juga bertanya, Kabinet telah meluluskan cadang untuk mengubal akta anti lompat. Kenapa SPR tidak diberi bajet untuk sedia dengan pilihan raya kecil selepas penggubalan anti lompat parti nanti? Penjelasan sikit, ni tuaran. Tuaran. Baling ya Umat, baling. Dah lama berhenti Umat. Di Umat. Jangan tangi bagi tuaran tu. Okey. Penjelasan tentang automatic undi yang mati itu. Pendaftaran pengundi adalah automatik, ya. Makna dia maklumat itu memang ada pada Jabatan Pendaftaran. Yang meninggal ini pun ada pada Jabatan Pendaftaran juga. Ada rekodnya di sana. Jadi bagaimana tidak boleh dibuat secara otomatik? Makna dia tidak perlu lagi diminta sebab memang pun ada di rekod Jabatan Pendaftaran yang berhormat. Yalah. Yang berhormat mungkin baling nak cakap. Baling ya Umat. Sebab masa Umat nak habis dah boleh, Ya Umat Menteri. Baling. Terima kasih. Tadi SPR, ini tambah M je, SPRM. Saya nak tanya pada Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Seluruh negara sangat terkejut dengan kenyataan SPRM pada 19 November baru-baru ini yang mengesahkan dana yang berkait 1MDB sebanyak
US dollar 15.4 juta US dollar bersamaan dengan 65 juta ringgit milik suami dan keluarga bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Aziz telah dikembalikan oleh negara Singapura. Kalau kita tengok laporan yang telah dikeluarkan oleh The Age mengatakan bahawa sehingga 700 juta keluarga Zeti telah menerima dana 700 juta pada 2007 hingga 2009. Waktu itu pernah beliau menjadi Governor Bank Negara. Dan di sini kalau kita tengok tanggal 1 Januari 2021, Zeti Slam claim about her family receiving 1 MDB money as a false and malicious. Ini dikeluarkan oleh Tan Sri Zeti sendiri. Dan kita susuli pula pada 8 hari bulan 3 tahun 2021, The Age. How much did Zeti knows about husband's bank account in Singapore? Ni keluar lagi. Dan akhir sekali, saya nak ucapkan setinggi-tinggi syabas dan penghargaan di atas pihak SPRM. Tolong bantu kutip bawa balik duit 1MDB. Di sini pada 19 hari bulan November, SPRM telah mengeluarkan kenyataan akhbar. Di antara yang disebut terbaru pada 12 November, Commercial Affairs Department CAD Singapura telah membuat pemulangan wang bekas ketua CEO dan sebagainya. Di antaranya disebut sebelum ini kerajaan Singapura juga telah membantu dalam pemulangan aset sebanyak US 15.4 juta kepada Malaysia melibatkan akaun Cutting Edge Industry Limited milik Datuk Taufik Aiman dan Samuel Goh. Maknanya ini adalah suaminya. Waktu itu beliau menjadi Governor Bank Negara. Selepas itu Kerajaan Pakatan Harapan telah melantik beliau lagi menjadi pengurus CPNB, menjadi Council of Eminent Person dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Dan soalan saya sekarang, bagi mengembalikan dan menjaga nama baik Bank Negara dan integriti itu, institusi itu, saya minta kerajaan untuk mengesahkan dan juga menjelaskan apa tindakan yang telah dan akan diambil di atas tuduhan ataupun kenyataan SPRM ini tadi. Terima kasih Mohd Menteri, terima kasih Datuk Yang Bertuah. Ada dua soalan dibangkit yang panjang sangat tu, bukan soalan, ucapan. Soalan daripada Tuaran tadi sebenarnya betul, Yang Berhormat Pengerusi, bahawa kita mempunyai pendaftaran dan kita juga mempunyai data maklumat pendaftaran kematian. Dan juga begitu jugalah apabila dilaksanakan undi automatik pada bulan Januari nanti, tiap-tiap yang lahir 18 tahun dahulu secara automatik akan masuk dalam sinarai pengundi automatik ni nanti. Tetapi apa yang belum berlaku Yang Berhormat daripada Tuaran ialah bahawa dua-dua jabatan pendaftaran dan jabatan SPR ini belum boleh bercakap sendiri. They are not talking yet. They are buat in silo bersendiri. Ini bakal dilaksanakan oleh pihak SPR dan berbincang. Telah disetujui secara prinsip, tetapi melaksanakan ini untuk supaya dia secara automatik apabila berlaku kematian, sinarai itu boleh dengan sendirinya akan terkeluar daripada sinarai orang yang mengundi dalam pengundi itu nanti. Itu berlaku pada harapan kita ialah pada bulan tahun 2022. Tetapi saya ingin nak beri penjelasan yang panjang sedikit Yang Berhormat bahawa apabila pindaan perlembagaan dilaksana tahun 2019 dahulu, matlamat kerajaan pada ketika itu ialah untuk melaksanakan undi automatik 18 tahun ini pada tahun 2023, bukan sekarang. Sekarang kita banyak juga kematian berlaku dan itu belum dimasukkan, belum dilaksanakan. Sebabnya dalam perlembagaan juga menunjukkan bahawa orang yang of unsound mind mungkin jadi gila oleh kena COVID ni, banyak juga orang terkena, dia punya mental tu yang pengurusi, Datuk Pengerusi. Dan juga orang yang meninggal, orang yang jadi masuk penjara dan sebagainya. Orang ini tidak diberi hak untuk mengundi. Dia perlu terkeluar daripada sinarai. Jadi maknanya apa yang dibuat SPR ialah supaya talian penghubungan secara digital yang akan dilaksanakan pada tahun hadapan insya-Allah. Itulah sebabnya peringkat-peringkat pelaksanaan itu hanya boleh siap pada September 2022 Yang Berhormat. Jadi jawapan kepada Yang Berhormat Baling, ringkas saja jawapan saya bahawa
masalah ini tidak diketahui kita, soalan keuangan dan transfer yang disebut oleh Baling tu tadi hanya diketahui pada tahun 19, minta maaf, 2019. Jadi semenjak itu pihak PDRM telah mengambil alih untuk menyiasat semua penama-penama yang disebut oleh pihak YB Baling tadi. Siasatan polis masih dijalankan. Jadi kita kena tunggulah result penyiasatan tersebut, Yang Berhormat Datuk Pengerusi. Baik, terima kasih. Yang Berhormat Menteri, saya bertanya berkenaan dengan SPR tadi, berkenaan dengan daftar pemilih yang tidak mempamerkan alamat penuh. Adakah SPR berhasrat untuk mempamerkan alamat penuh dalam daftar pemilih? Terima kasih. Terima kasih Puan Tan. Setakat ini oleh kerana Hakim Mahkamah di Kuching pada 3 September yang lepas telah memberi arahan kepada pihak kerajaan supaya melaksanakan undi 18 ini, saya dimaklumkan bahawa sinarai untuk display oleh pihak SPR tu akan dilaksanakan juga pada bulan bulan Oktober dan bulan November ini, Yang Berhormat. Itu saya dimaklumkan ya. Sama ada dibuat ataupun tidak, saya belum pasti lagi. Dan satu lagi ialah soalan alamat ni, Yang Berhormat. Soalan alamat ni sekarang SPR hanya menggunakan alamat yang ada dalam kita punya IC. Contohnya saya berdaftar nombor jalan tengah off Green Road, Kuching. Itu nama alamat saya, Yang Berhormat. Jadi IC saya masih di situ dan saya masih pengundi di situ. Tetapi ramai orang macam saya, diaspora Sarawak dan Sabah berada di Semenanjung sekarang, contohnya di Johor. Berpuluh-puluh ribu rakyat Sarawak masih berada di sana dan juga begitulah di seluruh Semenanjung ini, sebagaimana orang Semenanjung juga berada di Sarawak. Jadi sinarai itu menunjukkan di mana kita mengundi. Melainkan kita patuh dengan arahan daripada pihak pendaftaran supaya kita tiap kali kita berpindah randah tu kita kena ubahkan alamat kita supaya perubahan terlaksana juga dalam sinarai pengundi kita. Yang Berhormat Menteri, itu bukan maksud saya. Kerana dalam daftar pemilih memang ada kolom alamat yang tidak lengkap. Dia tidak sama dengan alamat dalam IC. Pohon Yang Berhormat Menteri selidik, kerana ini kita dapati alamat itu memang tidak lengkap. Kadang-kadang ada lorong, ada nombor tapi tak ada taman, ya, atau pada taman ada nombor rumah tapi tak ada lorong. Jadi susah bagi kita untuk mengenal pasti rumah pengundi tersebut. Jadi sama ada ini disengajakan daripada dahulu supaya kita tidak boleh berjumpa dengan pengundi, ataupun ianya sesuatu yang tidak disengajakan, dan bolehkah SPR berbuat sesuatu sekarang ini? Terima kasih Puan Tan. Sebenarnya ini bukan disengajakan. Itu bukan kerja SPR, Yang Berhormat. Ini kerja yang dibuat oleh pihak pendaftaran negara, Jabatan Pendaftaran Negara. Apabila meminta pihak-pihak pelapor mendapatkan IC pada ketika itu ataupun mendapatkan dia punya surat beranak sebelum mendapatkan IC untuk melaporkan diri alamat tu. Tiap-tiap jabatan ni, saya pernah dalam KDN dulu. Kita memang berhasrat untuk mendapat alamat yang sebenar. Tetapi masalahnya kita tidak mendapat laporan dan alamat yang sebenarnya. Sekarang apa yang menjadi masalah besar kepada pihak SPR, ada juga orang yang berdaftar dalam satu rumah sampai 20 orang pun ada. Jadi ini perlu SPR pergi satu persatu tanya di mana rumah dia sebenar. Adakah rumah ini ataupun tempat tu? Adakah betul-betul dia duduk kat situ 20 orang? Jadi ini ada perkara yang perlu diperbaiki sebelum sampai kepada apa matlamat dahulu, iaitu September 2022, Yang Berhormat. Yang Berhormat. Menteri. Yang Berhormat. 15 saat. Menteri, Tentang masa dah habis. kerahsiaan undi. Masa dah habis, perlu tambahan sedikit masa. 15 saat, ataupun Menteri. Perlu habiskan Menteri. Sikit. Sila. 15 saat, Sebab Menteri. ada lagi menteri lain yang nak menjawab. Yang Berhormat. 15 saat, Menteri. Tentang kerahsiaan undi. Terima kasih, Yang Berhormat. Saya lihat butiran 020300 bahagian penyelidikan. Peruntukan telah ditambah daripada 67 juta ke 77 juta. Saya lihat bahawa pengumuman dibuat berulang kali. Bukan saja di Dewan Yang Mulia ini, tapi juga baru-baru ini kemarin Yang Berhormat Bagan Datuk telah membuat pengumuman tentang Akta Anti Lompat Parti. Persoalan saya,
adakah satu draft undang-undang telah digubal? Nombor satu. Kemarin kita lihat Yang Berhormat Bagan Datuk telah mencadangkan Akta Anti Lompat Parti juga akan digubal untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Tetapi kita mengetahui bahawa sekiranya undang-undang itu dibentangkan, akan ada cabaran undang-undang dibuat bahawa ia tidak selari dengan perlembagaan persekutuan. Maka soalan saya adalah, adakah Jabatan Perdana Menteri bercadang untuk meminda perlembagaan persekutuan dahulu? Yang Berhormat Pengerang juga berulang kali telah menyebut tentang Akta Anti Lompat Parti. Kita cuma mengumumkan berulang kali kita perlukan Akta Anti Lompat Parti. Berulang kali kita umumkan. Kita juga lihat bahawa kalau tidak ada Akta Anti Lompat Parti, apa yang berlaku sejarah menunjukkan akan berulang sekali lagi. Perkara ini akan berulang kali berlaku. Dan kita juga lihat bahawa trend di Melaka, ada rakyat yang tidak mahu keluar mengundi kerana dah meluat dan bosan dengan tindakan ahli-ahli parti politik yang lompat sana dan lompat sini. So persoalan saya kepada Yang Berhormat adalah, adakah Jabatan Perdana Menteri mempunyai iltizam serius untuk mengubal satu undang-undang dan juga meminda perlembagaan persekutuan supaya kita tidak ada lagi kata-kata politik dalam masa yang akan datang. Datuk, saya minta 15 saat. Speaker, Ini bukan Speaker, peringkat satu dasar. ya, 15 saat Menteri. kurang daripada 10 saat, bagi- Speaker. Saya nak beritahu kepada Menteri. Bagi Pengerang dulu. Ya, Pengerang. Silakan. Yang Berhormat Menteri, kalau boleh, ikatkan sekali dengan pindaan untuk MA 63. Kalau dibuat pada sesi ni, jadi 2/3 yang kita perlu untuk pindaan perlembagaan, 146 kita boleh dapat. Dalam sesi ni tak payah tunggu tahun depan. Terima kasih. Terima kasih Pengerang. Sila. Sikit Menteri Saya tentang minta kerajaan luruskan. undi. Dah. Saya nak sebut tentang nombor siri pada kertas undi. Satu aduan Dah, yang banyak yang saya terima di Saya ingat Melaka. itu Jawab- bukan Jawab, peringkat jawatan kuasa, Kang Gang. Tamak. Yang Berhormat, saya soalan anti lompat parti, Yang Berhormat. Saya lah salah seorang manusia yang disebut dalam ucapan saya tahun 2018, Yang Berhormat. Saya rasa kecewa apabila Barisan Nasional kalah. Tetapi selepas kejap mata saya berasa gembira oleh kerana the development of the party system di Sarawak, di Malaysia berlaku. Tetapi apa yang berlaku selepas itu kekecohan. Jadi saya salah seorang daripada orang tak suka dengan lompat parti, Yang Berhormat, sebenarnya. Jadi dalam saya mengambil tanggungjawab untuk memindakan atau mengubalkan undang-undang, banyak perkiraan diambil kira. Jadi itulah pada hari ini kalau saya salah, questionnaire dikeluarkan oleh pihak kementerian untuk bertanya dengan berhubung dengan anti lompat parti itu. Dan kita juga kalau tidak oleh kerana pilihan raya di Melaka untuk mengadakan taklimat kepada jawatankuasa CSA itu sendiri, peringkat yang bakal setelah dilaksanakan oleh pihak kementerian dan juga pihak AG dalam peringkat untuk penggubalan undang-undang anti lompat parti. Soalannya pilihan sama ada kita nak pindah perlembagaan ataupun kita gubalkan undang-undang berasingan. Saya bersetuju kalau kita biarkan undang-undang itu digubal di peringkat negeri, dia berlaku jadi undang-undang di negeri Kelantan dan juga yang di Pulau Pinang. Jadi dalam keadaan demikian itulah kenapanya, oleh kerana ini adalah hampir dikatakan general consensus, kita perlu ada undang-undang yang sebegini rupa. Tetapi dalam masa yang sama, Yang Berhormat, saya berpendirian bahawa dia jangan begitu rigid supaya memendungkan aktiviti demokrasi itu sendiri. Dan dia juga jangan begitu loose supaya orang ada disiplin sedikit sebagai wakil rakyat, sebagai mewakilkan rakyat itu sendiri. Jadi saya terlibat lebih jauh panjang cerita hal lompat parti ini daripada tahun 2003 dahulu di India, Yang Berhormat. menghadiri satu convention di sana diaturkan oleh pihak CPA. Saya bercakap di India, di New Delhi, berhubung dengan anti lompat parti ini pada ketika itu, Yang Berhormat. Jadi saya serius, kerajaan serius untuk mengubalkan undang-undang ini supaya adalah garis panduan dan adalah disiplin bakal kita laksanakan di kalangan mereka yang terlibat. Yang Berhormat. Jadi Menteri tamatkan nanti ni. Ya. Datuk Pengsi, Berhormat. macam mana dengan Tentang soalan-soalan isu- yang belum dijawab? Tentang Boleh, isu Sri. yang disebut oleh Yang Berhormat, saya menghormati pandangan Yang Berhormat.
tentang isu anti lompat parti. Tetapi Yang Berhormat telah menyatakan tadi ia tidak boleh dengan izin too rigid. Dengan izin Yang Berhormat, you cannot have the apple and eat it at the same time. Sama ada ia melarang orang untuk lompat parti ataupun tidak. Kita tidak boleh menggubal undang-undang yang boleh digunakan oleh kita sesuka hati. Kita lihat bahawa trend lompat parti ini adalah sesuatu yang dipelopori oleh Barisan Nasional, dimulakan di Perak. Dan tabiat itu telah pun sampai ke langkah Sheraton. So kita perlukan undang-undang yang jelas. Ini adalah kerana sangat berbahaya kalau kita membenarkan perkara ini berlaku di mana pengundi-pengundi tidak akan keluar mengundi. Kalau kita adakan pilihan raya, tiap-tiap dua tahun sekali kita adakan pilihan raya. Setahun sekali kita adakan pilihan raya. Jadi Ahli Yang Berhormat, Saya ingat saya dah berucap secara dasar Yang Berhormat. Jadi saya bersetuju undang-undang ni patut digubal dan saya kalau saya masih duduk sini Yang Berhormat, saya jamin undang-undang ini sebagaimana yang kita setujui dalam Memorandum of Understanding yang semua orang tahu. Sebelum bulan Julai 2022 akan dibentang dalam Dewan ini. Jadi kita tak boleh rush benda yang penting Yang Berhormat. Kita tak boleh ikut passion ataupun anger ataupun kita punya naluri saja. Kita kena lihat pandangan semua pihak. Terima kasih. Jadi saya oleh kerana dah masa terlebih 10 minit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua dan Datuk insyaAllah Pengerusi, macam mana dengan soalan-soalan yang belum dijawab? Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Pengerusi. Berhormat Menteri Parlimen Wan Ramadan. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama untuk menjawabnya. 15 minit. Terima kasih Yang Berhormat. Pengerusi, Datuk boleh saya Pengerusi. minta yang isu-isu Macam mana- yang kami bangkit di ucapan kami tadi itu dijawab secara bertulis. Ya, saya mau pengesahan bahawa soalan-soalan lain yang belum dijawab oleh Yang Jawab Berhormat tulis, Menteri jawab tulis. tadi akan dijawab secara Jawab bertulis. bertulis Boleh 5 kita ada hari. soalan. Assalamualaikum warahmatullahi tulis wabarakatuh 5 dan hari selamat bekerja. petang. Dan bila akan diterima? 5 hari bekerja. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri.